الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت رب الناس أسب الباس اشفهم وأنت الشافي وعافهم وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير وصلى والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. InsyaAllah mari kita sama-sama teruskan pengajian kita pada hari ini insyaAllah dengan kita mulakan dengan berzikir-zikir dahulu. Moga-moga dengan zikir ini insyaAllah Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir ini insyaAllah Ta'ala mudahkan memberikan kita ketenangan. Zikir ini maksudnya apa? Ingat. Ingat. Bukan saja kita kena zikir ini sebut. Zikir ingat. Okay, tak apa. Yang ini kita baca sebelum kita akhir. Jangan takut hari ini insyaAllah Ustaz Abang ada. Ustaz Abang ambil second part. Saya ambil first part sampai jam 12. Jadi kita ada masa lebih kurang dalam setengah jam untuk sentuh dalam bab zakat. Nah, bab zakat ni dia tak pening. Kalau kita faham, insyaAllah dia tak pening. Okay. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fakihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Ya Allah, kurniakanlah kami kefahaman para anbiya dan penghafalan para rasul-rasul dan ilham para malaikat-malaikat dalam keadaan sihat, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah, bukakanlah hati-hati kami seperti terbukanya hati-hati orang yang arif, orang yang mengetahui. Berilah kami kefahaman yang mendalam dalam agama dan ajarkanlah kami takwil dan tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul Wa'dil Amin. Ya Allah, 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 Ya Allah. Okey, kita terus masuk dalam zakat. Okey, sebelum kita masuk dalam pengertian zakat harta ataupun perkiraan zakat harta, kita lihat dulu daripada surah At-Taubah ayat 103. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang berartinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mencucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu, Nabi Muhammad berdoa, menumbuhkan ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Okey, daripada ayat yang pertama ini, okey, zakat ni di antara perkara yang zaman Nabi ni dia berat nak buat. Berat nak buat. Hari ni kita takkan kira zakat kambing, lembu ke apa tapi zaman dahulu zakat mereka adalah zakat binatang ternakan, tumbuh-tumbuhan, emas dan tumbuh-tumbuhan tu di antara biji dan apa zabib ni apa ni? Ya Allah, kismis, okey, milih, dia ada gandum. Ini semua adalah benda-benda tumbuhan yang harus diberikan. Tapi binatang ternakan ni dia berat. Okay. Contoh 5 unta, setiap 5 unta kena keluarkan 1 kambing. Dia berat. Tapi wajib dibayar zakat. Cuma zaman sekarang ni kita belum lagi lah masuk dalam bab binatang ternakan, pasal kita tak ada yang ternak kambing. Ada tak di sini ternak kambing? Tak ada. Nak mulakan tak? Tak nak. Akhir zaman emas tu tak akan berharga, duit tak akan berharga, tapi binatang ternakan akan menjadi harga. Itu dari kitab akhir apa ni, kitab huru-hara hari kiamat nanti. Nanti akhir zaman kita akan pergi balik zaman Flintstone. Flintstone kan? Pasal apa? Bukan zaman Flintstone lah. Maksudnya zaman akan datang kan, akan pada akhir zaman nanti kita dah tak ada teknologi, because ni atas kajian demi kajian. Okay? Pasal kat bumi ni dia ada magnetic, dia semua ada magnetic wave, ada apa semua kan, dan dipercayai. Dan scientifically daripada orang-orang Eropah atau orang Barat mengatakan satu hari benda ni semua akan lama-lama dia akan weak. So benda dia tak ada, dia tak ada macam radio wave ni dah tak boleh gunakan lagi. So dia akan pergi balik ke zaman macam dulu-dulu lah. Wallahu a'lam. Jadi yang penting waktu zaman tu adalah benda-benda yang boleh membuahkan hasil, tanaman, tumbuhan, binatang ternakan. Jadi nanti akan datang semua dah tak naik lagi motor kereta dah tak boleh pakai, naik balik unta. Jadi dalam hadis ini, dalam ayat Quran ini, kenapa Allah Ta'ala mengatakan ambil zakat daripada harta mereka, gunakan untuk bersihkan dan sucikan harta mereka? Kerana di dalam harta-harta mereka ni kadang-kadang termasuk harta-harta orang lain. Sebab itu zakat ni diambil, diberikan kepada 8 asnaf. Nanti kita akan kongsikan 8 asnaf. Atau Ustaz dah cover 8 asnaf. Dah kan? Kenapa kena bersihkan? Saya ambil contoh zaman sekarang lah. Termasuk saya pun sama. Ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak semua pernah tak pergi tugas, masuk pukul 9, 10 minit baru masuk? Biasa kan? Termasuk ustaz pun sama juga, kakak pun sama juga, kadang-kadang datang dengan suku. Walaupun kita balik, kita tariklah sikit balik. Kita datang 9 suku, kita balik 6 suku. Tapi kewajipan kita untuk reporting time jam. Jadi yang 15 minit tu adalah benda yang kita makan, hasilnya nanti. Jadi benda tu bukan hak kita, hak masjid. Jadi bila bertugas, contoh saya bertugas kat masjid, jadi bila harta saya dah ada, kita ambil harta yang ada tu untuk bayar balik. Itu sebab kita sucikan harta kita. Kerana takut dalam harta kita ni ada harta orang lain. Itu sebab diagihkan kepada 8 asnaf sahaja. Orang, ustaz, saya ni anak yatim. Dia umur berapa? 80. Itu dah tak kira lah anak yatim. 80 tahun dah tak kira anak yatim. Itu budak kecil. Tapi anak yatim pun tak semestinya kena boleh terima zakat. Kenapa? Dia bukan antara asnaf. Budak kecil, walaupun anak yatim tu, tapi mak bapak dia tinggalkan harta dia banyak, dia tak dimasukkan dalam 8 asnaf. Dia tak boleh dapatkan
harta. Siapa di antara 8 asnaf tu, ibu-ibu, bapa-bapa, semua boleh dapat. Tak perlu nak jadi fakir miskin. Dia ada satu kategori tu semua orang boleh dapat. Kalau fisabilillah nak kena belajar agama kan, nak kena pergi belajar kat luar negeri boleh dapat. Ini satu benda je, dia semua orang boleh jadi. Siapa? Dia ada apa? Fakir, miskin, orang limit, orang yang terputus bekalan dia, orang yang berhutang, mu'allaf, apa? Fisabilillah, lagi. Siapa? Amil boleh. Tak semestinya nak jadi fakir miskin. Amil maknanya apa kategori? Kita kaya pun boleh jadi amil. Amil zakat. Amil zakat apa? Apply lah jadi amil zakat. Maknanya orang nak bayar zakat kita ambil. Itu tak kira. Apa kategori pun dia boleh jadi amil zakat. Cik ni dah tua. Tua pun boleh ambil zakat. Saya ni kaya, takkan saya ambil zakat dulu. Jangan ambil duit orang. Ambil zakat tu, terima zakat, berikan kepada contoh di Singapura, Mu'isah. Kita bagi pada Mu'is. Lepas tu kita akan diberikan maknanya duit upah bertugas ambil zakat. Boleh. Ustaz, saya tak nak bayar zakat Mu'is. Boleh tak? Boleh. Mu'is bukan saja lah, Mu'is saja yang boleh terima zakat. Siapa lagi boleh terima zakat dekat Singapura? Madrasah boleh. Ni jangan rekod lepas tu sharing orang. Ustaz Syafwan cakap tak payah-payah kat Mu'is. Jangan. Ni contoh. Siapa boleh kita bayar lagi yang boleh terima zakat harta? Darul Arkam, mu'alaf. Itu dia akan agihkan. Lagi siapa yang kita boleh berikan? Siapa lagi? Maksud saya badan-badan kat Singapura. Zakat harta kat Singapura, kalau kita nak bagi pada badan-badan yang tertentu, dia ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Contoh Ain Society boleh kasih. Siapa lagi? Madrasah, Darul Arkam, Darul Ma'wah, saya Muhammadiyah. Ini semua yang boleh selain daripada Mu'is. Kalau kata saya nak kasih separuh pada Mu'is, lagi separuh saya nak kasih. Kalau bagi pada masjid, semua akan pergi ke Mu'is. Okay? Betul, walaupun kita berikan kepada Darul akan agihkan juga mengikut asnaf yang mereka ada. Cuma mereka akan lebih kepada mu'alaf. Kerana mu'alaf ni kebanyakan bila diorang ni kahwin. Saya pernah bertugas di Darul Arkam. Kadang-kadang kesian, bila dia masuk Islam, dia kena buang keluarga. So kadang-kadang dia tak ada keluarga, tak ada tempat tinggal. So inilah sedikit sebanyak mereka dapat untuk menanggung mereka. Bila diorang dah dapat get life balik, diorang dah dapat tempat balik, diorang dah dapat tempat tinggal semua, okay. Jadi kesian lah, kesian bagi mereka. Okay? Dan ketika orang bayar zakat zaman Rasulullah SAW ni, banyak yang berat nak bayar zakat. Sampai Allah Ta'ala turunkan ayat ni agar apa? Nabi Muhammad SAW doakan bagi orang yang bayar zakat ni ada tempat istimewa di syurga nanti. Jadi tuan-tuan, walaupun dalam sejarahnya lepas kewafatan Nabi, banyak yang tak nak bayar zakat. Sampai Sayyidina Umar nak kena perang dengan orang tak bayar zakat. Kena kata Nabi dah meninggal, apa dah wafat, siapa nak doakan kita? Doanya terus, Allah Ta'ala dah tetapkan tempatnya di akhirat, di syurga insyaAllah. Dan seterusnya surah Ar-Rum ayat 39, pada Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu innallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah faulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Zakat, pahala dapat. Dan insya-Allah orang yang bayar zakat tak pernah saya jumpa dia miskin. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tambahkan rezeki dia. Walaupun kata Ustaz saya tak bekerja, Allah Ta'ala akan
tambahkan rezeki dia, itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi orang yang mengamalkan riba, riba ada dua lah, riba yang sahih dengan riba al-fadl. Riba al-fadl ni riba yang kita dapat perolehi wang bunga. Aku bagi kau 1 gantang, kau kembalikan aku 2 gantang. Kita piramidi kan? Kasih you 1,000, you can give I 2,000 lagi. Contoh, tu riba al-fadl, riba yang mengambil perolehi. Itu tak boleh. Saya nak ingatkan ibu-ibu, bapa-bapa, emas pakai dulu, bayar kemudian. Ada unsur-unsur. Kenapa? Kerana emas dia fluctuate, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hari yang kita beli, kita bayar, emas tu turun, kita untung, bukan jual rugi. Hari yang kita beli, harga emas tengah rendah, bila nak bayar, harga emas naik, kita yang rugi. Dalam bab emas, kalau dalam hadis saya mengatakan, dia yadan bi yadin, kailan bi kailin. Maknanya betul? Nak kena, kalau emas ni, kalau kita jual beli emas, nak kena on the spot. You beli cash lah contohnya. Tuan jalan bi yadin, maknanya kena kasih I payment. Okay? Cuma lamakan, Ustaz lamakan kita bayar pakai installment. Installment kita dah tetapkan harga dia berapa, cuma kita bayar nanti. Tapi kalau kita bayar the next time, itu harga dia dah turun. Okay? Itu sebab ibu-ibu, kalau pinjamkan orang wang, kira pakai emas, jangan kira pakai duit. Contoh, tahun 1981, 10,000 boleh beli apa? Rumah 1 bilik 1 hall. Betul tak? Sekarang 3 bilik. Wah, itu saya tak tahu. Sekarang 10,000 boleh beli apa? Down payment. Bisa tak? Tapi kalau waktu 10,000 tu kita jadikan dia gram emas, dan sekarang kita bayar balik pakai gram emas, ibu-ibu rasa berapa dapat? Banyak. Jadi ini bukan saya aja, ini Quran yang cakap. Okey. Jadi kalau kita ambil, kita ikut baik. Kalau duit tu dia akan turun naik. Okey, Allah a'lam bissawab. Kita teruskan. Okey, zakat harta. Zakat harta, maknanya zakat harta ni maknanya apa yang kita empunya. Syarat zakat harta di antaranya adalah milku tamin, milku pemilik sepenuhnya. Bukan harta tu saya milik separuh-separuh dengan adik saya, tak boleh. Mesti saya sepenuhnya untuk saya bayar zakat. Kalau saya ada setengah dengan setengah, saya cuma ambil setengah saja, lagi setengah adalah adik saya, contoh. Kecuali kalau kita harta sepencarian, kita dengan suami kita buka satu bank, dan bank tu kita taruh duit sampai cukup masa nisab dia dah masuk, dah cukup nisab dia, perkiraan dia dah sampai haul selama setahun, maka kita keluarkan atas dua-dua. Tapi kita tak boleh letak dua-dua nama dalam bila bayar zakat lah, antara satu nama lah. Yang penting kita dah keluarkan. Cuma bila ada teks, dia ambil nama yang muzaki, yang PI lah. Okay? Kita ingat itu kat Singapura je itulah. Jadi kau kata tak apalah tak, saya halalkan, teks yang saya bayar sendiri, itu tak apa. Okay. Zakat harta mengikut harga pasaran emas dengan nilai 86 gram, bayarannya ialah 2.5% daripada jumlah minimum nisab. Maknanya berapa yang kita ada tu, contoh dalam bank kita ada 7,000 times by 2.5%, ataupun kita darab dengan, kita divide dengan 40, dapat dia perkiraan dia. Senang kata, setiap 1,000 $25. Setiap 1,000 kita bayar simpanan, kena bayar $25. Maknanya kalau kita ada 5,000, berapa kita kena bayar? $125. Jadi kalau kita ada 10,000, kita bayar berapa? $250. Dan itulah kita kiraan. Mudah, 2.5%. Okay.
Syarat zakat, jumlah minimum nisab, tempohnya 1 tahun haul, hartanya diketahui. Apa maksud diketahui? Dia tahu harta dia ada. Bukan dia ada harta, tapi harta dia di awang-awangan. Siapa di sini semua ada harta sekarang, tapi harta dia tak nampak? CPF. Banyak tak CPF ada? Berapa ada? 100 ribu ada? 200 ribu ada? Dapat tak? Tak dapat. Nampak je, nampak besar. Pegang pun tak dapat. Tak dapat. Okay? Kalau dia tak tikai, kalau saya mati, baru duit tu semua dikeluarkan. Kalau tak, tunggulah kau sampai umur kau 60, 65, sikit-sikit sedut. Sedut sikit-sikit. Okay? Mungkin sampai Abang Kamil mampus. Tapi ingat dialog tu, ingatlah okay. Dan harta dia tadi mempunyai kuasa penuh atas hartanya. Jadi mempunyai kuasa penuh. Milku, ni bahasa Arab ni milku tam, bukan pak tam. Milku ni pemilik tamun sepenuhnya. Maksudnya saya punya. Bukan saya kongsi dengan kakak, saya kongsi dengan adik. Milik sepenuhnya. Okay? Itu sebab bila dalam bab hutang piutang, contoh, saya ada 10,000 tapi orang pinjam duit saya. Tapi awak ada tak duit tu? Tak ada. Bayar zakat tak? Selagi mana duit tu tak sampai pada tangan kita, selagi itulah kita tak bayar zakat. Itu yang paling mudah. Tapi contoh awak memang kaya raya. Saya dah kasih dia 10,000 dan bank saya ada 100,000. Dalam bab tu ulama mengatakan kita mampu untuk keluarkan, kita bayar. Tapi kalau kita ada duit simpanan kita, aku yang simpanannya okey, tapi aku masih lagi belum dapat hutang aku balik. Orang yang punya hutang belum dapat balik. Maka di dalam bab tu kita tak kena bayar zakat. Senang aja. Bila kita boleh, kita kena bayar zakat bila ni ditakdirkan kita ni kaya raya. Kita dah pinjamkan orang 10,000, kita pun masih lagi ada. Jadi macam mana nak kira? Harta kita total campur dengan yang kita hutangkan orang yang keluarkan. Okay, contoh kita dah kasih 100,000, kita ada 100,000. 101,000. 101,000. 101,000. 101,000. Betul lah? Bukan 101 malam 101 malam. Jenis zakat harta simpanan, maknanya apa-apa yang kita kerja, kita mempunyai duit, kita simpan dalam bank kita, itu kita punya zakat simpanan. Maknanya berupa wang ringgit. Okay? Zakat emas, maknanya kita sama ada kita simpan emas, gold bar, gold coin. Gold bar tu korang kaya lah. Gold coin, emas yang kita beli ni, ibu-ibu ni simpan. Ini bukan saya tak tahu, tudung ngabur ni, tapi bila tarik buat emas macam Mr. T. Mr. T kena bayar zakat tak? Mr. T kena bayar zakat pasal emas tu terlebih sangat. Pasal dia, tapi dia tu lah satunya, pasal dia lelaki, dia tak boleh pakai emas, tapi kena bayar zakat je. Nanti boleh bilang dengan Mr. T. Tahu Mr. T siapa Orang dulu kenal Mr. T. Orang sekarang budak-budak dah tak tahu. Yang baru besar tu kan. Okay, bisnes kita tak akan kongsi lah. Tapi bisnes ni dia tak susah. Cuma dia kena liability, kena tolak dia profit. Itu saya tak share kat sini lah. Dia ada perkiraan dia. Binatang ternakan. Okay, binatang ternakan pun kita tak share. Tapi binatang ternakan ni dia perkiraan dia, kalau lembu, kambing, unta bisa. Unta setiap 5 unta yang dah besar, 1 kambing. Lembu setiap 30, 1 kambing. Kambing setiap 40, 1 kambing. Nanti dia tambah. Kambing dia ada kambing yang dah genap setahun, yang dah boleh beranak. Bukan kambing anak kambing. Yang kita sembelih untuk hari raya haji sepatutnya adalah sebetulnya adalah kambing yang dah 1 years old. Dia dah boleh beranak. So kambing nak kena tengok kambing macam mana. Walaupun dia kambing kacang, dia kena setahun dah, umur dia dah setahun. Dia jangan nak kambing kambing. Dia bukan.
Kena fikirkan, kena ikut betul. Insurans dengan saham. Okay, saham saya tak pasal sangat. Kalau insurans, of course, once you dah reach dengan apa ni, menjual dengan apa namanya? Okay, dan the day of surrender lah. Kalau maknanya hari you surrender, you nya betul-betul dapatkan duit, you dapat, you dah dapat. Saya mengambil pendapat, dah dapat insurans duit, dah simpan setahun baru bayar. Pada dapat dulu dah simpan, pasal sama ni dia ada tapi tak kat tangan kita. So kita dah dapat, okay, dah mature, okay, mature maknanya kita dah boleh ambil lah, dah boleh keluarkan, okay, dah boleh keluarkan, maka kita boleh bayar zakat tersebut. Okay, okay. Seterusnya, cara kira zakat angka 1, dapatkan kadar nisab dengan melungsuri, okay, ni Ustaz Arun letak zakat.sg lah, atau melihat akhbar berita harian saya sharekan. Langkah kedua, buka buku akaun. Ustaz Arun bab gini boleh pandai. Buat benda yang macam teknikal dia kasi saya. Buka buku akaun anda dan lihat hanya pada baki simpanan anda sepanjang setahun. Ia tidak kira sama ada wang anda bertambah atau berkurangan kerana zakat simpanan bersandarkan baki simpanan dan bukan wang yang bertambah atau berkurangan. Okey? Okey, faham Okay, saya takkan go very this one is very straightforward. Okay. Langkah ketiga, lihat pada baki simpanan sepanjang tahun hijrah atau lebih kurang 350 hari. Okay. Jika baki tahun lalu tidak jatuh bawah kadar nisab, maka wang anda wajib berzakat. Okay. Ini ada dalam buku tak ada. Tak ada. Kenal pasti baki terendah pada tahun itu, jumlah ini tidak boleh kurang dari kadar nisab. Kerana kalau kurang daripada kadar nisab, maka dia tidak harus bayar. Dan yang langkah kelima, zakat simpanan anda adalah baki terendah kali dengan 2.5%, 25%. Okay. Contohnya macam ini, jumlah simpanan. Okay. Marketnya, jumlah yang terendah ini adalah jumlah yang itu zakat contoh. Okay. Contoh nisab 5,500. Okay. Kena bayar zakat tak dia? Kenapa tak bayar zakat? Terendah? Bayar? Zakat. Okey? Faham? Tapi saya kasih contoh ni tak semudah ini. Pasal kita pergi bank book, kita buka, dia ada keluar masuk kan. Kadang satu bulan tak ada duit boleh masuk. Jadi kita kena tengok betul-betul. Jadi macam mana nak kira, bila jumpa ambil, dia ambil pada muka dia, biar dia kira. Ini bukan saya, betul? Pernah saya suruh waktu letak rakam, orang datang kasih 5 buku. Betul, wallahi 5 buku. Yang baik kalau saya pakai cek 2,000 pinjam. 2,000 kali 40, 10,000 times 40 berapa? 400,000 lah simpanan dia. Okay, maknanya saya cek. Kita nak tahu berapa banyak zakat orang kan, kalau orang kasih duit kan. Kita tahu harta dia berapa, kita kali dengan 40 lah. Macam mana kita divide by 40, berapa persen equal to 40. Kita tahu harga dia simpanan berapa. Nah, kalau orang nak jumpa kita kan, saya nak bayar sendiri. Maknanya kan, dia simpanan dia. So you banyak je. Jadi dia kata saya 10,000 maknanya dalam penggal 100,000 lah. Okay. So dalam banyak-banyak buku ni, kita tak semudah macam ini. Ini contoh saja. Bila dia buka tu macam ni kita kira. Macam apa? Satu bulan tu dia ada banyak transaction, kita kena check. Kadang terendah buku nombor 1 berapa? Contoh kadang terendah ni bulan buku nombor 1 bulan, contoh bulan 6. Kita ada kita nak ambil buku yang lagi 4. Tengok bulan 6 dia berapa paling terendah. Nombor 2 nya buku, check nombor terendah berapa.
Dan kalau kita dah dapat ada 1 buku, 2 buku, 3 buku, kalau ada 5 buku, 5 buku lah, kita kena cari kadar paling terendah. Kita combine, kita tengok paling terendah berapa, itu yang kita ambil. Jadi kalau banyak terendah, kita kira senang. Kita ulang. Okey, tapi saya lagi contoh, mula 8,000, ini dia ada 15,000, tengah-tengah dia turun 1,000. Putus tak? Putus. Kita bayar zakat tak? Tunggu dia punya kadar tetap, tunggu tahun depan. Pasal kadar tu terputus kerana apa? 1 tahun, 1 bulan tu turun kadar, bawah kadar 5,500. Okay, ini benda very technical. Kita jangan salah. Kita selalu kira lah. Contoh mula 8,000, 15,000, 10,000, 8,000, turun. Ini bukan 6,000, dia turun 3,000. Kita putus dekat sini. Mula bila dia dah naik balik kadar dia. Kira balik sampai tahun depan. Baru kira. Boleh ya? Iya, Kak Ustaz. Faham tak kan? Faham tak? Malaysia. Okey. Untuk jagung.